terlalu complicated dan perlukan lebih banyak masa untuk menentukan destinasinya. Pilihan di depan kita senang saja. Okey, ya. Okey. Kita dapat menyambut baik daripada pihak kerajaan tidak berikan sambutan baru. So hari ini kita datang ke depan Parlimen untuk menyiarkan satu memorandum untuk rang undang-undang anti lompat parti ditabelkan dan diluluskan pada sidang ini juga. Dia tidak harus ditangguhkan kerana ini ialah aspirasi rakyat-rakyat. Kita memang tolak. Selamat pagi. So hari ini kita serahkan satu memorandum kepada pihak kerajaan supaya kita mendesak kerajaan untuk tabelkan itu rang undang-undang anti lompat parti secepat mungkin dan segera sekarang juga kerana ini adalah aspirasi rakyat-rakyat. Inilah harapan kita. Apa yang terjadi dalam negara kita selama 2 tahun ini, di mana kita nampak ramai yang keluar dari parti dan menjatuhkan kerajaan, persekutuan dan juga kerajaan negeri-negeri. Kita harap mandat yang diberi oleh rakyat kepada wakil-wakil rakyat akan dipulangkan kepada rakyat supaya kita ada satu akta, satu undang-undang di mana sesiapa yang keluar dari parti pulang kepada rakyat yang memilih dia untuk dapat mandat yang baru. So ini ialah rang undang-undang kita. So sekarang kita nak serahkan memorandum ini kepada Pagi Mas Miriah untuk mendesak. Okey. Terima kasih. Saya akan terima. Ya. Tapi ada satu lagi memorandum. Wakil ambil. Sekali saya wakil KDN juga Wakil ya. sekali. Wabi. Kalau IBCMC Oh, sebagai okey. dia suruhan saya sekarang Alright. kita dapat melaksanakan. Saya wakil KDN juga. Ya, okey. Wabi panas sini Wabi. Wabi panas sini Wabi. Wabi panas sini. Polis Accountability Council kita adalah pihak masyarakat sivil dan memorandum ini telah disokong oleh 55 buah kumpulan masyarakat sivil. Jadi kita harapkan pihak bagi boleh menolakkan IBCC. Kita boleh menolakkan IBCC dan melaksanakan IBCMC bersih 2005. Alright, saya terima. Alright, terima kasih. Terima kasih semua. Thank you. Jaga garisan. Okey, terima kasih. Okay, baik, sebelum kita mula, boleh tak kita masuk dalam barisan semula? Jangan share je. Hidup Karma. Hidup, hidup.
secara ringkas saya ingin jelaskan apa isu yang kita hadapi dalam Undang-Undang Anti Lompatan atau secara lebih tepatnya tindakan kepada perlembagaan persekutuan untuk mencegah lompatan. Apa yang sedang dicadangkan dan boleh dibentang dan diluluskan ialah peruntukan supaya kerusi dikosongkan untuk mereka yang keluar parti, yang dipecat parti, ataupun mereka yang asalnya ahli bebas masuk parti. Ini tidak dapat merangkumi mereka yang lompat secara parti dari gabungan ke gabungan. Itu satu option yang ringkas, straightforward, tidak sempurna, tetapi yang boleh dilaksanakan dalam masa terdekat. Pilihan yang kedua ialah adakan satu undang-undang pecat wakil rakyat anti lompatan. Caranya berbeza. Kalau berlaku apa yang seperti tadi, kerusi tidak akan dikosongkan secara automatik. Tetapi sebaliknya, pengundi boleh mengutip tanda tangan kalau sampai 40%, maka pilihan raya kecil diadakan. Jadi kalau kita nak yang ringkas, luluskan ini saja. Kalau tak nak yang ringkas, kembali kepada rang undang-undang yang telah pun disediakan dibentangkan oleh YB Azalina. Itu saja. Kita tak perlu cari pelbagai alasan untuk terus melambatkan proses ini. Kita perlukan kestabilan politik supaya kita ada kestabilan ekonomi. Dan saya harap wakil-wakil rakyat, ahli-ahli parlimen di sana boleh lihat. Kalau anda rasakan yang option pertama itu terlalu rigid, pilih option kedua, tapi jangan lengah lagi. Kalau tak boleh, pilih yang pertama saja. Itu saja yang kita perlukan. Terima kasih rakan-rakan sekalian. Terima kasih diucapkan kepada Tuan. Jadi saya menjemput seterusnya saudara Tarma Pillai untuk berikan ucapan. Salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan yang berada di sini untuk kita perjuangkan demokrasi bersama. Terima kasih kepada rakan-rakan media, kawan-kawan dari pihak polis, pihak trafik yang perlu menjaga lalu lintas supaya kita boleh memberikan memorandum dengan selamat. Kita berterima kasih kepada rakan-rakan yang bersama kami untuk memastikan bahawa adanya penjarakan fizikal. Kerana kita di sini bukan untuk mencari pasal. Kita di sini kerana kita mencintai negara, kita mencintai demokrasi dan kita inginkan kestabilan, kita inginkan kemakmuran negara kita. Yang kerap dicanang di PRN Johor adalah kestabilan. Maka kestabilan itu membawa kepada kemakmuran. Tapi kami berpendapat bahawa kestabilan itu bukan hanya dengan membawa satu parti politik saja, tapi kestabilan itu datang dengan institusi yang kuat. Kestabilan itu datang dengan kita memastikan bahawa MP, adun-adun, wakil rakyat yang kita pilih tidak dapat melompat parti, tidak dapat menggagalkan mandat daripada rakyat. Ini adalah penting. Ramai rakyat di luar sana merasa risau, merasa cemas. Hari ini kalau saya balik, saya mengundi untuk wakil rakyat. Katakan saya balik ke kampung halaman, saya dah belanjakan duit, saya pergi mengundikan. Esok mereka boleh tukar. Esok mereka boleh tukar parti. Dan apa yang kita boleh lakukan tak ada apa. There is nothing that we can do dengan sistem yang sedia ada. Kita hanya perlu menunggu sampai 5 tahun lagi, sampai hujung norma baru, kita ada peluang untuk mengeluarkan mereka. Tapi isunya adalah itu mungkin telah terlambat. Kerosakan akan telah menjadi parah. Isu yang ada menjadi lebih teruk. Isu rasuah, isu politik wang dan sebagainya. Maka kita merasakan, kita perjuangkan bahawa kita perlu ada undang-undang untuk melawan
konsep kata kita melawan Umat Parti, kita pastikan bahawa segala pilihan kita dalam demokrasi dihargai, diperjuangkan dan dipelihara. Apa yang kita minta hari ini adalah perkara yang saya rasa cukup mudah, cukup simple, dan kami tidak kena mengharapkan terlalu sangat, kan. Apa yang kami cuma minta adalah adanya undang-undang untuk menghalang fenomena kata ini daripada terus diarus perdanakan, dari terus menjadi norma, dari terus mengacau kestabilan negara kita. Dalam masa 3 tahun ini kita ada pelbagai Perdana Menteri. Janganlah kalau adanya pilihan raya kita masih tidak dapat kestabilan yang ada. Dan yang lagi bermasalah, kalau saya mengundi untuk seseorang ahli politik, saya mengundi untuk parti politik disebabkan oleh manifesto atau disebabkan oleh pemimpin yang saya merasakan akan membawa negara kita pada persada yang lebih hebat, pada taraf yang lebih mantap. Tiba-tiba mereka pula jatuh, tiba-tiba mereka pula bertukar arah. Ini adalah masalah demokrasi. Kami percaya bahawa jika kita ingin memperjuangkan kepercayaan dalam demokrasi, itu bermula dengan konsep anti Umat Parti. Maka saya ujarkan kepada rakan-rakan semua, saya ujarkan kepada rakan-rakan media, tidak kisah anda dari parti mana, tidak kisah dari anda orang biasa atau tidak, sokonglah Akta Anti Umat Parti, sokonglah usaha untuk memperjuangkan demokrasi, dan kita tolak kata tolak kata tolak kata. Baik, terima kasih. Untuk mereka yang baru hadir ke sini, untuk pengetahuan anda, mengapa kita berada di sini hari ini adalah untuk menghantar 2 memorandum. Yang pertama sekali adalah untuk menolak Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis, iaitu IPCC. Dan kita menuntut untuk menghubungkan IPCMC. Dan yang kedua adalah kita di sini adalah untuk menghantar memorandum untuk mendesak kerajaan untuk membentangkan rang undang-undang anti lompat parti. Jadi seterusnya saya menjemput Saudara Wai Hong untuk memberikan ucapan. Terima kasih, Saudara. Selamat pagi kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nama saya Lee Wai Hong. Kalau saya ada sedikit yang nak ucapkan kepada, yang berkata kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Kalau ada aktis ini, sila rekodlah what I say for it. My dear Minister, my dear Prime Minister, and this is the golden opportunity for you to do your legacy for your politics, for the future of the Malaysia and our next generation. Perhaps you may be the shorter term in the Prime Minister in the history, who knows? But now you have the opportunity. Sekarang you ada peluang ini to do your legacy, to politic legacy for the future of Malaysia. And next, I want to talk to our fellow Malaysia, rakyat. Saya ada sedikit untuk rakyat Malaysia. Kalau kali ini kita dapat terimakan akta-akta ini, please for your anger, to show your supportive and how you marah, how you anger about the politicals to steal your vote. That's all. Thank you for all. Sekian. Thank you, Sari. Jadi sebelum kita bergerak kepada ucapan seterusnya, kalau boleh kita nak semua orang melakukan satu moment of silence dalam lebih kurang 1 minit untuk menghormati dan memperingati pada semua kematian dalam tahanan, semua penyiksaan dalam tahanan, enforced disappearance, polis
dengannya. So diharapkan semua boleh bertafakur dan mengingati mereka semua selama 1 minit. Terima kasih. Saya ada kedatangan buat Muhammad Tamu daripada Amanah dan Presiden Amanah. Dapat pilih terangkan pemerintah. Okey, ini memang tentang satu rambutan betul. Kita nak dalam sesi ini juga. Ya, saya ucap 2 minit. Boleh tak? Okey. Ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita yang berkumpul pada hari ini termasuk daripada Bersih, mereka yang berjuang supaya sistem demokrasi, parliamentary demokrasi berjalan dengan baik di Malaysia. Parliamentary demokrasi diasaskan sejak tahun 55, 2 tahun sebelum merdeka, dan hancur pada tahun 2020 melalui Sheraton Move. Sejak daripada itu, kerajaan tidak lagi stabil. Kerajaan dibentuk tidak melalui mandat rakyat sampailah kepada hari ini. Oleh itu, Akta Lompat Parti ini amat penting untuk mengembalikan keyakinan rakyat kepada sistem parliamentary demokrasi. Akta anti lompat parti amat perlu kerana rakyat sekarang sudah fed up dengan sistem politik dan kepada wakil-wakil rakyat yang dipilih. Sudah berapa kali pilihan raya, peratus keluar mengundi amat rendah. Di antaranya, kebanyakan rakyat sudah tidak percaya dengan sistem parliamentary demokrasi yang berjalan di Malaysia ini. Oleh itu, Akta anti lompat parti maha penting untuk mengembalikan keyakinan rakyat kepada sistem parliamentary demokrasi dan mewujudkan kerajaan yang stabil untuk membolehkan Malaysia kembali menjadi negara yang aman, hebat dalam ekonomi. Sekarang, rasuah meningkat begitu dahsyat. Pelabur-pelabur hampir kurang ke Malaysia, ke Vietnam dan Indonesia. Sistem negara kita sudah hancur kerana parliamentary demokrasi. Keputusan rakyat tidak dihormati. Kalau perlu mereka tidak tunaikan Akta anti lompat parti dalam masa yang terdekat, saya sendiri sanggup untuk kembali ke jalan raya tidak lama lagi. Terima kasih. Boleh tak kita bergerak ke tengah sikit, Abang Mat? Babi Izzat dengan Abang Mat. Okey lah, boleh lah. Thomas. Penting untuk rakyat. Ya. Rakyat, saya rasa parlimen ya. Rakyat tak percaya. Ya. Keyakinan rakyat sudah untuk sekarang. Tentang sistem. Hari ini ada yang tidak ansur lembaga. Tak masuk dari kan? Ya. Tapi bukan menyangkut paut lah. Dia boleh.
tambah hari. Kalau dia nak, dia boleh. Boleh. Saya cakap itu saja. Dan MOU say must be Yes. so at least you table first. Yeah. Then you can debate. They can do it. Very. So thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, Mr. Pan. Another one. Oh, okay. Okay, there's another memorandum here. The other one is tolak IPCC. You know? Okay. Oh, maksudnya dalam current form is reject lah. The other banner is here. Ya. Ini anti lompat sama. Ada dua memorandum yang diserahkan. Dan banner pun lain background. Two in one. Ya. Dia macam tukar backdrop. Pandai untuk Jadi kita tukar backdrop yang seterusnya. Jadi sebab kita tolak IPCC ada dalam Saya juga.
Terima kasih. Terima kasih Bibi Izzah dan Bibi Muhammad. So this is 2 in 1. This one basically Hey, morning. Thank you for coming. So I was explaining, Kelvin, it's very urgent for the MOD. This is the time frame in this session. It has to be paid. So we are asking the government labor is already next 2 days. So that the MOU is checked. There's no reason to stop it. And also such a so we hope you can do that. Yeah, we are pushing. Saying that they don't want a special session. Can be done.